Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk topik hari ini, saya akan buat chat study counter kat US, counter Melly. So, tahun 2007. Okay, 2007. So, video ni saya tengok daripada buku Trade Like a Stock Market Wizard dan juga video yang ada video YouTube daripada Mak Mini Vini punya ni lah, video. So mungkin ada certain people yang tak berapa faham dari segi, ada yang tak berapa clear English. So saya try explain dengan cara yang lebih mudah. So kalau in the future trade, bila jumpa counter-counter macam ni, kita tahu lah apa nak buat kan. So chart ni kita kena always study, always analysis untuk kita nampak dia punya pattern tu lah. Alright. So untuk Melly ni dia ada IPO tahun 10 Ogos 2007. Okay, 10 Ogos 2007. So kalau bila ada counter-counter yang baru IPO, selalunya kebanyakan trader, professional trader, diorang akan pastikan ada terbentuknya first base, first big base. So itu adalah dia punya, kita panggil foundation dia lah. Sebelum dia nak make any move, another big move, dia perlukan base lah, tapak ataupun base, foundation macam kita buat rumah. So itu adalah tapak kita. Sebelum kita naik tiang apa semua, itu adalah tapak kita kan. So dia perlu another big base untuk dia buat move. Okay, so saya punya approach untuk sesuatu saham tu just very simple je. Guna moving average, chart pattern, price action, volume analysis. So saya suka trade counter-counter yang ada obvious base lah. Ada obvious base, just using clean and simple base. Okay, so untuk Melly ni kita nampak dekat sini dia dah start ada base lah. Okay, dia dah start ada buat base. Kat sini pun dah start ada kenaikan. Tapi bagi saya kat sini, and then kat sini adalah base dia yang betul lah. Siapa yang pernah baca buku Trade Like a Stock Market Wizard, dia akan faham kat sini adalah base, kat sini adalah dipanggil faulty base. So dia buat another base. Dia buat another base. So kita kira sebagai ini adalah base dia yang betul lah. Ni adalah base dia yang betul. Alright. So Melly ni menarik sebab dia ada kita lukis base lah. Kita lukis trend line. So tak perlu fancy pakai MACD ke apa ke. So macam just very simple method. Guna moving average, price action, volume dan juga chart pattern. So dah boleh buat duit lah. And then bila kita tengok kat sini, dia ada kita panggil shakeout. Shakeout ni apabila, okay, kita tengok kat sini. Okay, so technical analysis ni very direct kan. So orang akan letak, trader akan letak stop loss dekat area sini. So dia akan trigger orang-orang yang letak stop loss automatic tu. So dekat sini kita panggil dia shakeout lah. Nampak? Bila after dia shakeout je, terus dia ada kenaikan. Dia ada markup candle ni. That's why kita selalu macam kita beli je dia naik. Kita jual je dia naik kan. So basically sebab ada phase ni lah. That's why kalau dalam buku How to Trade in Stocks, Jesse Livermore, dia cakap dia takkan anticipate this pivot line. Dia takkan anticipate this pivot line sebab takut terjadinya shakeout macam ni lah. Kita boleh je beli kat sini. Kita boleh beli dekat area sini, dekat moving average. Tapi kita kena aware, bila kita beli dekat area moving average ni, okay, kita beli kat area moving average ni, terus sebelum resistance tu kita kena aware dia lepas ke tak. So kalau tak lepas memang kena jual terus, take profit.
Itu adalah contoh you nak swing lah. You nak swing dalam base. You beli dekat support, you jual kat resistance. Okay. So another style, kalau Dan Zenger dia guna base macam ni lah. Dia guna chart pattern, breakout chart pattern, and then dia ride the whole move. Ride the whole move after this breakout. So saya prefer swing yang jenis macam ni lah. Prefer swing yang jenis macam ni. Okay. So yang menariknya Melly ni, macam saya selalu explain sebelum ni, dia akan ada test a few resistance. Dia akan ada test a few resistance. Okay. Bila dia test few resistance ni, you kena Kira kena bagi perhatian lebih bila dia test after 3 test. Ni test pertama, test kedua, test ketiga. After test ketiga tu you kena monitor very closely lah. Sebab selalunya dia akan break test keempat, kelima, keenam. Itu adalah based on observation dengan experience saya lah, sebelum-sebelum ni punya trade. So saya selalu nampak benda ni selalu jadi. Okay. And then yang menariknya lagi satu, dekat sini kita nampak dia volatile. Dia volatile, nampak? So dekat sini dia dah start tak volatile, and then kat sini dia dah start tight price action. So kat sinilah kita panggil, kat sini kita panggil tight price action. Nampak? Ada 1, 2, 3, 4, 5 candle. So area sini yang saya suka untuk monitor lah. Sebab dia dah tight price action, dan juga dia dah tight price action dalam masa yang sama dia dekat dengan resistance. Lepas tu sebelum tu dia ada few test. Alright. So kalau you nampak dekat area sini, volume sebelum dia gerak ni, nampak? Volume sebelum dia gerak very low, 39% daripada average volume. So bawah 50%. So you tengok kat area sini So dia ada 0.39. So very low lah. So selalunya counter-counter yang selalunya counter-counter yang bukan penny lah, selalunya sebelum one day sebelum dia breakout tu, dia akan ada volume yang very low, yang memang very low, bawah 50%. So after that esok dia breakout. Okay, kalau you nak tengok tight price action tu, ambil daripada high ni ke low sini. So daripada high ni ke low sini. So dia punya ni negatif 6%. So bawah 10%, bawah 15% tu dah start menarik lah tu. Sebab apa kita nak tight price action ni? Sebab kalau kita based on volume sahaja, kita cakap low volume ni dah tak ada seller, kita tak boleh based on volume sahaja. Kita kena based on price action juga. So apa yang menyebabkan satu saham tu pullback adalah kerana seller. So volatile ni maksudnya masih ramai seller. So dekat area yang betul-betul tak ada seller adalah dekat area tight price action dan juga low volume. So dia kena ada dua-dua, price action dan juga volume. So kalau you nak anticipate, contoh you nak masuk dekat area sini, so boleh je sebelum dia breakout, siapa yang experience dia akan ada instinct atau feel yang satu saham tu boleh breakout. So dia masuk sikit, masuk, contoh you masuk position 50%. After dia breakout pivot ni, you average out lah 50%, tambah lagi 50%. So kalau you nak beli tapi sebenarnya lagi bagus untuk kita tunggu confirmation lah. Itu lagi bagus. Tapi kalau siapa selalu perasan tight price action near resistance ni, selalunya dia boleh anticipate, and then lepas dia breakout, kita boleh tambah another position lah, average up. Okay, so lepas tu dia ada kita panggil runaway gap. Dia dah gap tapi dia dekat area middle of the trend. So kita nampak kat sini adalah breakaway gap. So bila nak ride tu, okay, bila nak ride,
Contoh kat sini ada half candle kan. So dia still tak break half candle. So esoknya ada another markup candle. So kita boleh letak trailing stop kita kat sini. So esok ada another strong candle. Kita boleh letak stop loss dekat area sini. And then dia ada up gap. So kita target kita letak dekat area sini lah. Kita letak bawah sikit. Nak letak lower support gap boleh. Nak letak upper support gap pun boleh. Tapi selalunya dia lagi significant lower support gap lah. Tapi kalau kita tengok kat sini, boleh letak area sini lah. Kiranya low of consolidation area. Yang ni another consolidation area. So once dia break, okay, once dia break, nampak dia ada break kat sini kan. Another type price action macam ni. So dia ada break. So bila dia dah break, kita boleh letak trailing stop area sini. Okay. So dekat sini dia dah start ada exhaustion. Maksudnya ada candle price naik, tapi dia ada upper tail ataupun tone check kita panggil. Ada upper tail and then volume very big. So maksudnya bila macam ni, ini adalah warning sign. Dia tak semestinya you kena jual terus. Dia adalah warning sign, first warning sign lah. Okay, so next candle tengok kita ada candle hitam, tapi dia still dalam wick ni. Dia still dalam wick kan. So kita boleh tengok dulu. So bila dia dah break this one, dia dah start tak menarik lah. Dia dah start tak menarik. Okay, so kalau perasan kat sini, ada MA10 rebound kat sini. Ada rebound dekat EMA10. So bila ada rebound dekat EMA10, maksudnya saham ni dia respect EMA10. The first red signal adalah dekat sini lah. Dekat sini. Bila dia break EMA10. So kalau you rasa lambat, boleh naikkan guna EMA5 ke, boleh juga. So once EMA5 warna orange kan. So bila once dia close EMA5, so just just take profit lah. Okay, just take profit. Sebab mungkin lepas tu kalau dia dah break EMA5, mungkin dia akan ke EMA10. Kalau dia dah break EMA10, dia akan ke EMA20. Kalau lepas dia break EMA20, mungkin dia akan ke EMA50. So dia macam tu je urutan dia. So you have to practice, buat banyak kali. And then tak perlu rushing lah. Kita nak buat ni untuk lama kan, untuk kita set up kita punya retirement fund. So nak buat 20-30 tahun. So just take time, practice. And then so saya harap semua boleh buat lah. And then faham sikit-sikit dari segi chart study Melly tahun 2007. So itu saja untuk perkongsian saya hari ni. That's all from me. Thank you so much. Assalamualaikum.